Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pada hari ini kita lihat penyata penyesuaian bank muka surat 80 buku teks ya. Iaitu kita akan lihat contoh 1 di mana Adli Enterprise menerima penyata bank dan didapati bahawa baki penyata bank berbeza dengan baki di buku tunainya. Diberi buku tunai, cuba lihat baki buku tunai ya. Tidak sama dengan baki penyata bank. Tengok tak sama. Bila tak sama, apa yang perlu kita buat? Kita kena buat penyata penyesuaian bank. Okey, ini ada maklumat tambahan di mana ada tersilap rekod di buku tunai dan ada cek tak laku. Soalan dia, kehendak soalan, anda dikehendaki menyediakan penyata penyesuaian bank dengan mengemaskini buku tunai. Di sini diberi petikan buku tunai dan petikan penyata bank. Bagaimana kita nak buat penyata penyesuaian bank untuk tajuk ini? Ya? Langkah yang pertama apa yang perlu kita buat ialah cari cek bulan lepas. Macam mana kita nak tahu cek bulan lepas? Okey, kamu lihat cek bulan ini bermula dengan nombor 112120, maka ini bermaksud mana-mana cek yang bernombor sebelum nombor ini adalah cek pada bulan lepas. Maka kita kena buat apa cek bulan lepas? Kita kena potong ya. Okey, dah selesai dah potong. Seterusnya langkah yang kedua apa yang perlu kita lakukan ialah cari persamaan dan potong dan bulatkan perbezaan ataupun benda yang tak sama tu kita bulatkan ya. Okey, kita cari perbezaan iaitu debit buku tunai bersamaan dengan kredit penyata bank. Debit buku tunai bermaksud wang masuk, kredit penyata bank bermaksud wang masuk. Cuba kita lihat satu persatu. Abaikan tentang baki BB. Ni baki tak perlu, memang tak sama pun. Okey, seterusnya kita ada jualan 6920. Nampak tak ada? Jadi kamu kena potong. Seterusnya sinaran berhad 10102. Jumpa ada, kamu cancel. Seterusnya 840, ada tak 840? Kalau kamu tengok tak ada, maka tak ada, kamu kena bulatkan sebab item ini telah dicatat dalam buku tunai tetapi tidak dicatat dalam penyata bank. Kita teruskan dengan jualan 4710. Ada ya 4710, maka kita kena cancel. Dan seterusnya Anis Trading. Jumpa tak Anis Trading? Tak ada. Bila tak ada, kamu kena buat apa? Kita bulatkan ya. Okey, kita lihat dalam kredit penyata bank ada yang tak cancel 1300, maka ini juga kamu kena bulatkan sebab dicatat dalam penyata bank tetapi tidak dicatat dalam buku tunai ya. Okey, kita teruskan lagi iaitu kredit buku tunai bersamaan dengan debit penyata bank ya, iaitu kredit maksudnya wang keluar buku tunai, debit di penyata bank maksud wang keluar dicatat dalam penyata bank. Okey, kita lihat belian 3800 dan 3800 ada ya. Jadi kamu cancel. Okey. 7100 ada tak 7100? Tak ada ya, tak ada, maka kamu bulatkan. Seterusnya Amanin Bakery 240 ada tak 240? Okey, 240 ada, kita cancel ya. Seterusnya 2600 ada tak? Okey, jumpa, kita cancel juga. Belanja runcit 448 tak ada, kita cancel. Sorry, tak ada, kita cancel dah, tak ada, kita bulatkan. Dan seterusnya belian 1212, jumpa tak? Tak ada bila tak ada kita kena bulatkan. Dah bulat dah. Kemudian kamu pergi pula ke sebelah debit ya, kamu juga kena bulatkan item-item di sebelah debit buku penyata bank ya. 500, 1700 dan 70 ringgit ya. Kita teruskan lagi dengan langkah yang ketiga iaitu lihat maklumat tambahan ya, di mana maklumat tambahan nombor 1 cek yang bernombor 112121 telah tersalah rekod di buku tunai. Okey, kita lihat cek ini ya. Cek yang pertama sekali alatan pejabat telah direkod 7,100 di buku tunai, manakala di penyata bank telah rekod sebanyak 1,700 iaitu di sebelah debit penyata bank. Okey. Ini
Ini nah, cikgu tunjuk 121 1,700 ya. Okey. Jadi di sini ada perbezaan sebanyak 5,400 ya. Tersalah rekod dan ada perbezaan sebanyak 5,400. Okey, kita pergi seterusnya kepada maklumat tambahan yang seterusnya. Cek yang diterima pada 13 Ogos. Apabila dia kata cek yang diterima, maka dia akan berada di sebelah debit buku tunai, iaitu Bayu Enterprise, dan cikgu rekod ia sebagai cek tak laku ya. Di sini kalau kamu tengok, kita dah potong dah persamaan dan kita telah bulatkan perbezaan ya, dan kita telah melihat maklumat-maklumat tambahan. Dan seterusnya kita kena buat apa? Kita kena sediakan buku tunai terselaras ya. Kita sediakan buku tunai terselaras. Kamu nampak tak kat sini? Ianya bermula dengan baki bibi buku tunai di sebelah debit, sebab baki bibi berada di sebelah debit dan tarikh kita 31 Ogos ya. Okey. Seterusnya, untuk tujuan penyediaan buku tunai terselaras, kita kena rujuk item di penyata bank yang kita bulat-bulat ni nah, yang tanda merah ni. Okey, iaitu ada 500, 1,700. 1,700 ni nanti sebab ini adalah kesilapan. 70 dan 1,300. Di mana angka ini buku tunai belum catat tetapi penyata bank telah catat. Maka apabila belum catat lagi dalam buku tunai, maka kita kena catat dalam buku tunai. Boleh faham maksud cikgu? Ya, di sini item-item dalam penyata bank yang kita bulat-bulat ni, kecuali kesilapan, telah dicatat dalam penyata bank tetapi belum dicatat lagi di dalam buku tunai. Apabila belum lagi dicatat dalam buku tunai, maka kita kena catatlah dalam buku tunai. Debit penyata bank kita kena catat di sebelah kredit buku tunai ya, 500 ya, butiran kita adalah sewa. Seterusnya RM70, 1,007 ni nanti sebab ini adalah kesilapan ya. Okey, RM70 debit ya, maka kamu letak di sebelah kredit buku tunai Cas Bank 70. Dan seterusnya kredit penyata bank 1,300, maka kamu kena debit buku tunai sebagai dividen 1,300 sebab debit buku tunai adalah wang masuk, kredit penyata bank adalah wang masuk. Okey, boleh dah? Seterusnya, item dalam maklumat tambahan. Kita kena rujuk juga item dalam maklumat tambahan untuk menyediakan buku tunai terselaras. Okey. Yang pertama kita lihat cek tak laku. Cek tak laku, kamu nampak tak sini? Buku tunai debit, penyata bank kata tak laku, tak terima. Nah, buku tunai debit dah masuk. Ya, tapi penyata bank tak laku, tak mau. Bila tak mau, penyata bank tak laku, maka kamu kena buat apa? Kamu kena kreditkan balik dalam buku tunai. Dah masuk, orang tak bagi masuk, kamu nak kena buat apa? Kamu pergi rumah orang, hantar pergi rumah orang tak mau terima. Jadi kamu kena keluar balik lah nah. Bila keluar, kamu kena kredit buku tunai. Ya, butiran kita adalah Bayu Enterprise 840 ya. Kita teruskan lagi dengan item dalam maklumat tambahan, tetapi kali ini kita akan lihat kesilapan dalam buku tunai ya. Okey, kamu nampak tak dalam buku tunai telah dicatat 7,100 kredit, manakala dalam penyata bank telah direkod 1,700 di sebelah debit. Maka cikgu nak buat perbandingan rekod di buku tunai dengan di penyata bank. Buku tunai, kredit buku tunai ya, cikgu tulis sini tolak 7,100 sebab wang keluar. Manakala penyata bank pula debit penyata bank, dan cikgu tulis kat sini tolak 1,700 sebab dalam penyata bank telah didebitkan sebanyak 1,700. Jadi bagaimanakah kita nak buat supaya baki ataupun catatan angka di buku tunai sama dengan catatan di penyata bank, iaitu
supaya menjadi 1,700 kat sini. Negatif ya. Jadi kamu kena buat apa? Kamu kena tambah sebanyak 5,400 ya. Apabila dalam sini dia tunjuk tambah, nampak tak dia tulis kat sini tambah, maka ini bermaksud wang masuk. Maka dalam buku tunai kamu kena letak di sebelah debit dan butirannya adalah alatan pejabat sebanyak 5,400 ya. Okey. Dah habis dah semua ya. Dalam maklumat tambahan pun kita dah buat dalam item yang kita bulatkan dalam penyata bank pun sudah, dan akhir sekali kamu kena buat apa? Kita kena imbangkanlah kita imbang buku tunai. Okey, debit banyak debit banyak iaitu sebanyak 24,500 24,500. Tolaklah semua angka di sini. Okey, tolak kamu dapat berapa? Kita akan dapat 23,090 dan ini adalah baki HB. Dan cikgu dah pesan dekat kamu, apabila ada baki HB, tolong bawa ke bawah sebagai baki BB 23090 dan tarikh kita adalah September 1 ya. Seterusnya kita akan sediakan penyata penyesuaian bank. Untuk menyediakan penyata penyesuaian bank, kita perlu rujuk item buku tunai yang kita telah bulat-bulatkan tadi ya. Okey. Tajuk Adli Enterprise, penyata penyesuaian bank pada 31 Ogos 2017. Tajuk mestilah lengkap ya. Bermula dengan baki debit buku tunai. Kenapa debit? Sebab baki BB duduk sebelah lah. Debit sebanyak 23,090. Tambah, nak tambah apa? Tambah item-item yang telah kita bulat di sebelah kredit buku tunai ya. Alatan pejabat bukan ini adalah pembetulan kesilapan, kita dah catat dah tadi ya. Ini adalah cek-cek belum dikemukakan ya, iaitu belanja runcit 448, belian 1212 kamu jumlahkan ya. Kemudian RM23,090 tambah 1660 kamu akan dapat 24,750. Seterusnya tolak item-item dalam buku tunai di sebelah debit cek tak laku kita dah selesai dah tadi. Yang tinggal hanyalah Anis Trading. Ini adalah deposit belum dikreditkan ya. Kamu tolak Anis Trading. Terus letak di hujung sebab dia ada satu saja, 1928. Kemudian kamu tolak, kamu akan dapat 22822. Kamu nampak tak ini adalah positif? Angka ini adalah positif. Maka bila positif bermaksud baki kredit penyata bank ya. Okey. Kalau ini jawapan dekat sini adalah negatif, kalau negatif ya, maka kamu akan tulis baki debit penyata bank ya. Kredit positif, debit negatif ya. Okey nah. Di sini cikgu nak tunjukkan dekat kamu kenapa kita perlu tambah item-item di sebelah kredit buku tunai yang cikgu bulatkan merah, dan kita perlu tolak item-item di sebelah debit buku tunai yang cikgu bulatkan merah ini dalam penyata penyesuaian bank. Ini adalah penyata penyesuaian bank, diberi baki debit buku tunai iaitu RM23,090. Ini adalah baki akhir buku tunai yang telah kita selaraskan sebelum ini. Kita perlu tambah tolak supaya sama dengan baki akhir penyata bank RM22,822. Ini adalah baki akhir dalam penyata bank ya. Apabila kita nak selaraskan supaya baki buku tunai sama dengan baki penyata bank, maka segala rekod wang masuk dan wang keluar adalah berdasarkan catatan di penyata bank. Ataupun dengan kata yang lebih mudah, buku tunai kena ikut penyata bank ya. Cikgu ulang sekali lagi, buku tunai perlu ikut penyata bank, catatan di penyata bank ya. Jadi kita lihat dulu catatan di kredit buku tunai. Cikgu nak buat perbandingan catatan buku tunai dan penyata bank, di mana dalam buku tunai
kredit buku tunai. Nampak tak kredit buku tunai bermaksud wang keluar. Cikgu ambil contoh tolak 448 iaitu belanja runcit. Manakala dalam penyata bank tiada catatan Bila tiada catatan, cikgu tulis kat sini kosong. Maksud dia penyata bank kosong, tidak dicatat. Jadi bagaimanakah kita nak selaraskan supaya dalam buku tunai ini menjadi kosong supaya sama dengan tiada catatan di penyata bank? Maka kamu perlu tambah 448 tambah, nampak tambah 448, maka dekat sini kamu just tambah belanja runcit 448. Begitu juga dengan konsep belian duduk sebelah kredit buku tunai, tolak sebanyak 1212, sedangkan penyata bank tiada direkodkan lagi, maka kita perlu tambah juga belian 1212. Kemudian kita jumlahlah. Cikgu dah buat dah kan tadi. Okey, seterusnya nak tolak apa? Kita kena tolak item-item di sebelah debit buku tunai. Kenapa kita kena tolak? Okey, cikgu nak buat perbandingan catatan di buku tunai dan penyata bank. Bermaksud debit buku tunai bermaksud tambah 1928 wang masuk, sedangkan penyata bank tiada catatan. Dan cikgu tulis dia bila tiada catatan maksud dia kosong. Jadi bagaimanakah kita nak buat di sebelah buku tunai ini supaya menjadi kosong, tiada catatan seperti dalam penyata bank macam mana kita nak buat? Maka dekat sini kita kena tolak 1928. Bila tolak 1928, maka kat sini kamu dapat kosong lah, sama dengan tiada catatan di penyata bank. Okey, kamu nampak tak dekat sini dia tolak? Bila tolak, maka dekat sini pun kamu kena tolak juga. Tolak apa dia? Anies Trading 1928. Maka dia akan dapat sama seperti baki di penyata bank. Okey, cikgu rasa setakat ini saja penyata penyesuaian bank kita. Selamat belajar. Assalamualaikum. Jumpa lagi.